Hari ini terlintas untuk berkongsi sedikit tentang satu tempat yang peribadi saya sangat suka pergi, dan tempat ini juga sangat unik sebenarnya. Mungkin ramai orang pun pernah dengar nama tempat ini, Pulau Bali yang berada di Indonesia. Kenapa saya mengatakan tempat ini sangat unik? Sebab Pulau Bali ini berada di Indonesia. Indonesia adalah negara Islam yang terbesar. Jikalau bukan terbesar, malah salah satu negara terbesar. Salah satu negara Islam yang terbesar di dunia. Tetapi uniknya Pulau Bali ini, dia berada di sebuah negara Islam yang antara terbesar di dunia, tetapi agama majoriti, penganut agama yang majoriti ada di Pulau Bali adalah Hindu. Jadi majoriti rakyat di Pulau Bali adalah Hindu, dan Pulau Bali dilokasikan di satu negara yang majoritinya Muslim. Dan lagi unik adalah Pulau Bali ini didatangi oleh penduduk-penduduk bumi di seluruh dunia tanpa kira agama, bangsa, warna kulit dan negara. Itulah keunikan yang berada di Pulau Bali. Dalam tu ada tokong, ada kuih, ada masjid. Malah saya benar ada sekali pelancong bersama dengan achiever TDC, pejuang-pejuang TDC yang berjaya mencapai target jualan. Kita melancong di Pulau Bali sebuah bas, nampak masjid dan gereja duduk bersebelahan. Malah dengar daripada local tourist guide, mereka mengatakan bahawasanya semasa solat Jumaat, orang yang penganut agama Hindu akan tolong buka jalan, akan tolong aturkan trafik supaya Muslim boleh menunaikan solat Jumaat tanpa perlu risau kereta mereka parking macam mana, akan lambat datang ke. Malah itulah silaturahim, cross religion, cross border, cross country. Kenapa saya kongsi tentang Pulau Bali? Sebab falsafah di TDC ada sinonimnya dengan Pulau Bali. TDC diasaskan oleh seorang Muslim, tapi jangan lupa TDC juga diasaskan oleh seorang Cina. Dan jangan lupa TDC juga selalu mengangkat panji pematuhan syariah, betul? Namun begitu, kita jujur mengatakan ini sebuah syarikat yang dimiliki oleh Islam, sebuah syarikat yang dimiliki oleh Cina, bukan Bumiputera. Kita sebuah syarikat yang memperjuangkan panji Islam, iaitu pematuhan syariah. Kita jujur. Dan adakah benda itu memberikan impak yang kurang cantik ataupun negatif kepada TDC, kepada orang yang bukan penganut Islam? Jadi seolah ini selalu sering dipertanyakan oleh orang bukan Islam, orang belum Islam kepada saya. Dan saya suka guna perumpamaan Pulau Bali. Adakah Pulau Bali yang mengangkat Hindu sebagai agama negeri mereka akan menjejaskan negara Islam, iaitu Indonesia itu sendiri, tak akan menyebabkan orang yang bukan Hindu dan bukan Islam tidak pergi? Tidak sama sekali. Jadi statistik sudah menunjukkan benar apa yang saya kata. Saya seorang pendukung data dan statistik dan juga fakta. Saya tak suka main kelentong dan sembang kencang. Data dan statistik menunjukkan sebaik je TDC cuba usaha untuk mendapatkan pematuhan syariah daripada tahun 2018, 2019 dan 2020, 2021, kita dapat 3-4 anugerah pematuhan syariah. Bermula dengan Koperasi Angkasa Malaysia Berhad mengiktirafkan produk kita pematuhan syariah, pengurusan kita pematuhan syariah. Seterusnya lanjutkan kepada Ustaz Lariba ataupun Lariba Consulting, satu page dan satu organisasi yang memperjuangkan skim cepat kaya gila-gila mereka hentam di Facebook page mereka. Kita cabar yang gila-gila hentam
sistem skim cepat kaya ini. Kita cabar mereka untuk audit TDC. Alhamdulillah lulus cemerlang dengan marketing plan-nya, dengan bonus payout-nya, dengan dealership management-nya, dengan transaksi jual belinya. Malah mereka audit sampai bank account personal saya adakah patuh syariah, cara loan kita adakah patuh syariah dan sebagainya. Dan kemudian kita diiktiraf oleh brand Rolex World Foundation sebagai best halal brand in multi-level marketing. Dan setiap kali pengiktirafan tentang pematuhan syariah ini diberikan, angka-angka, nisbah-nisbah, peratusan orang yang belum Islam atau bukan Islam yang menyertai TDC meningkat. Dulu hampir 100% adalah Muslim yang menyertai TDC sebelum kita mematuhi syariah. Semakin kita tapak rekognisasi pengiktirafan pematuhan syariah, semakin bertambah pengedar-pengedar yang daripada berbagai jenis agama. Malah dalam kumpulan kita ada pastor-pastor, pendakwa-pendakwa Kristian yang menyertai TDC sebagai pengedar. Malah sudah diangkat naik jadi platinum director pun. Ada juga yang daripada suku kaum yang tidak menganuti apa-apa agama. Ada juga yang menganuti agama Buddha, ada juga yang ambil agama Hindu, ada juga suku kaum di Sabah dan Sarawak, Kadazan, Duzun, Iban, macam-macam. Sino, Pan Asia. Dan daripada 100% orang Islam menyertai TDC, angka pada 2016 hari ini 1%, 2%, 3%, 4%. Dan pada hari ini saya rasa angka pengedar TDC yang non-Muslim sudah melebihi 15%. Dan malah di antara mereka ini ada sudah menjadi antara top incomer di TDC yang sudah menikmati income melebihi 10,000 sebulan. Income bersih, bukan sales. Malah ada yang sudah mencecah 50,000 ringgit Malaysia pendapatan bersih setiap bulan. Jadi pelik kan? Pelik. Sebab kadang-kadang kita nampak ada setengah syarikat, saya tak nak cakap nama, takut terasa. Ada setengah syarikat dia mendukung satu agama dan dia menyokong gerakan dakwah satu agama itu, dan apabila terdedah, terbongkar, netizen kencam, masyarakat kencam, mereka masih cuba untuk menafikan. Malah mereka mengupah, memberi bayaran, cubalah untuk mengadjust agama yang berlainan untuk membersihkan nama, menafikan, melakukan penafian dan cuba menipulah, pendek saya cakap. Cuba menipu bahawa mereka tidak terlibat dengan dakwah agama tertentu. Pengasas dia sebenarnya tak pun. Macam-macam lah mereka bagi alasan. Mereka cuba manipulasi, mereka cuba menipu. Dan mereka ingat dengan penipuan ni mereka dapat bertahan lama. Mereka dapat semula hati penganut agama lain untuk terus mendukung mereka. Bagi saya, penting ke? Penting ke kena menipu? Kita mendukung agama. Contoh diri saya mendukung agama Islam saya. Dan TDC, ya betul, kita menyumbang hampir 40 lebih buah surau dan masjid. Kita menyumbang kepada Mahat Tafiz. Walaupun pada masa yang sama, kita menyumbang mereka melalui agensi NGO seperti Mercy Malaysia yang menyumbangkan hampir 30 buah mesin pembantuan pernafasan kepada Hospital Sabah. Okay? Hospital Sabah tak kisah siapa agama, siapa bangsa, siapa kaum. Mereka support semua. Dan masa yang sama juga kita menyumbang kepada NGO-NGO yang tidak berbentukkan agama dan juga warna kulit. Malah kalau ada orang mengikuti surat khabar Cina, kita secara konsisten menyumbang kepada satu yayasan dan persatuan yang membela nasib-nasib kaum Cina yang terpingkir di Pantai Timur, khususnya di Kelantan. Malah baru ni peribadi saya pun tahun lepas saya menyumbang kenderaan peribadi saya kepada kumpulan yayasan pergerakan Cina ini
Cina Kelantan, lokal Cina Kelantan ini, untuk mereka hantar bantuan dan hantar orang-orang yang sakit untuk pergi ke hospital. Yang orang miskin. Jangan ingat orang Cina semua kaya. Banyak orang Cina lagi miskin daripada Melayu. Jadi, ya kita jujur, kita kata kita mematuhi syariah. Kita meletakkan agama Islam sebagai satu panduan, Quran sebagai sumber rujukan kita dalam mengasaskan bisnes. Kita jujur. Dan kadang-kadang saya nampak kejujuran ini lebih penting daripada penipuan. Saya tidak perlu menipu depan orang sengaja kata, oh taklah, saya pun belakang-belakang Buddha juga. Tak adalah. Tak perlu. Untuk apa? Sebab kita jangan main dengan sentimen agama. Saat kita melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadur Rasulullah, jangan di belakang orang kita jadi munafik, nak cuba untuk menipu, menafikan bahawanya kita bukan Islam. Seperti apa yang dilakukan oleh setengah pihak dan organisasi dan syarikat. Malah mengupah pula orang bukan Islam untuk cakap, oh sebenarnya Hafiz ni bukan Islam. Syarikat dia tak buat pun. Tak adalah, mengarut je. Dia pergi support dia dakwah Islamia, dakwah Hindu itu ini. No, tak perlu. Kejujuran yang orang lihat, bukan agama apa yang kita dukung. Sebab saya yakin dan saya percaya agama wahyu ini dan majoriti agama yang betul di dunia ini mendukung satu benda, sifat yang sangat penting, jujur. Jikalau anda tak boleh jujur kepada diri anda, macam mana awak nak jujur kepada syarikat anda? Dan macam mana anda nak mengajar pengedar-pengedar ejen awak untuk jujur kepada pembeli-pembeli, jujur kepada pengguna-pengguna? Kejujuran adalah asas sesebuah perniagaan diberkati oleh Tuhan anda. Tak kisah anda percaya Tuhan apa, tapi saya sangat yakin kejujuran dalam perniagaan akan diberkati oleh Tuhan anda dan akan mendapat blessing daripada rakyat dan masyarakat yang melihat, memandang selama ini. Maka saya nak ambil kesempatan untuk rakaman video ini, bukan je untuk pengedar TDC kita, tetapi semua yang melihat video ini, bila jadi usahawan, ingat kita jujur. Tak perlu menipu dalam pemasaran. Tak perlu menipu dalam sales dan marketing. Kita kecil mengaku kita kecil. Kita Muslim mengaku kita Muslim. Kita lemah mengaku kita lemah. Kita kuat cakap kita kuat. Orang tak perlu tengok sembang kencang sebab dunia sekarang beza dengan 10-20 tahun lepas. Dunia sekarang adalah dunia internet, dunia tanpa sempadan. Orang Google.com sudah boleh tahu siapakah Hafiz Hugh. Orang Google.com sudah boleh tahu apakah TDC Holding Sdn Bhd. Orang Google sudah boleh tahu apa tu C2 Joy, Colewa, Berry, Mix and Alitera. Orang Google malah sudah boleh tahu banyak benda yang kita mungkin sendiri tak tahu. Usah menipu. Menipu hanya sementara. Saat pembohongan ini terbongkar, maka yang jadi malu diri kita, pengedar kita, kaki tangan kita dan pembeli-pembeli serta pengguna-pengguna kita. Usah menenggakkan benang yang sudah basah. Tak ada masalah menjadi pematuhan syariah. Sebab Pulau Bali sudah terbukti kepada satu dunia, walaupun dia sebuah pulau yang mengangkat Hindu sebagai agama utama, berada di sebuah negara Indonesia yang mengangkat Islam sebagai agama utama, malah sebuah negara Islam terbesar di dunia. Tapi Pulau Bali dapat menyambut semua kaum, semua bangsa, semua warna kulit, semua orang daripada seluruh negara mendapat aktiviti yang sesuai dengan jiwa mereka, daripada tua sampai muda, daripada perempuan sampai lelaki. Semua menikmati, semua enjoy, semua mengangkat Pulau Bali sebagai satu destinasi melancong satu dunia. InsyaAllah, itulah falsafah yang TDC Holding Sdn Bhd ingin melakukan. Walaupun kita pematuhan syariah, tetapi kita angkat semua yang berada di TDC maju bersama-sama, berjaya bersama-sama
dan menjadi seorang peniaga yang jujur, menjadi seorang peniaga yang berkaliber, menjadi seorang pengedar dan pemimpin yang adil, saksama, sukses bersama. InsyaAllah. 我们一起加油 Together we are strong.